A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil karim al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Pertama sekali mari kita sama-sama merafakkan syukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini, diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mudah-mudahan perbincangan kita pada tengah hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada tengah hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan beberapa ayat daripada surah Yusuf, yang mana dalam ayat ini membicarakan berkenaan dengan kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam daripada dia dipenjarakan sehinggalah dia diangkat menjadi seorang pembesar di bumi Mesir. Ayat yang kita nak bincangkan pada hari ini iaitu pada ayat yang ke-50, 51 dan sehinggalah pada ayat yang ke-53 insya-Allah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-maliku tuni bihi falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qata'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Maksudnya, dan apabila raja itu mendengar takbir mimpi yang disebut oleh pelayan, kemudian berkatalah Raja Mesir, bawalah dia kepadaku. Maka tak kala utusan raja datang kepada Nabi Yusuf untuk menjemput menghadap raja. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepadanya, ini kepada utusan tersebut, kembalilah kepada tuanmu, kemudian bertanyalah kepadanya, apakah hal berkenaan perempuan-perempuan yang melukakan tangan mereka. Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui akan tipu daya mereka. Ini tuan-tuan daripada ayat 50 daripada surah Yusuf. Pada ayat ini ialah ayat di mana kali sebelum ni, kali kita baca ayat yang ke-49, 48 membicarakan berkenaan dengan bagaimana Nabi Yusuf mentadbir mimpi. Lepas daripada Nabi Yusuf mentadbir mimpi, yang mana mimpi yang dialami oleh raja ini adalah mimpi yang pelik. Tidak ada seorang pun di kalangan penduduk Mesir pada waktu tersebut yang dapat mentadbir mimpi yang dialami oleh raja. Jadi kalau mimpi tersebut dialami ataupun dialami oleh pembesar ataupun oleh rakyat biasa, dia tidak menjadi isu. Tetapi dia menjadi isu apabila mimpi tersebut dialami oleh raja, dan raja ingin mendapatkan maksud di sebalik takbir mimpi itu. Apakah maksud di sebalik mimpi? Kemudian dia tanya pada pegawai dia, tanya kepada menteri dia, tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat memberitahu maksud di sebalik mimpi tersebut.
Sehinggalah mereka tanya kepada Nabi Yusuf pun jawab. Bila Nabi Yusuf jawab, tuan-tuan, dan Nabi Yusuf juga mencadangkan apakah yang perlu dilakukan oleh kerajaan Mesir pada waktu tersebut untuk pastikan mereka ni selamat menghadapi dia punya bencana kemarau selama yang disebut dengan 7 tahun. Nak buat macam mana? Lebih kurang kehidupan yang susah selama 14 tahun. Tahun yang ke-15 barulah tahun tersebut menjadi tahun yang subur ataupun tahun yang bahagia, tahun yang okey. Kerana 7 tahun pertama walaupun subur, tapi dia tidak boleh berbelanja lebih. Barang ataupun benda yang mana ganda yang mereka hasilkan, mereka tak boleh jual. Mereka mesti simpan selama 7 tahun pertama. Mesti ada istiqamah, mesti ada disiplin dalam penyimpanan untuk berhadapan dengan 7 tahun kemarau yang begitu dahsyat. Tahun yang ke-15 baru okey. Jadi kalau orang tak pandai, tuan-tuan, maka dia akan jadi masalah. Jadi sebab tu pada waktu ni ialah yang memimpin, yang buat strategi, yang jaga, yang maknanya yang memimpin ataupun yang menguruskan perbendaharaan negara pada waktu itu ialah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini bagaimana kita nak memberikan, kita dapat gambaran bahawa di sebalik ujian ataupun bencana yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluk pada waktu itu, bila ada bencana, pada masa yang sama Allah menghantar Nabi Yusuf untuk memimpin supaya manusia ini boleh hidup bila berhadapan dengan bencana. Kerana dunia ni dia ada sifat dia, tuan-tuan. Dia ada bencana, dia ada saat subuh, dia ada dia punya musim-musim dia dan sebagainya. Mana perkara tu kita tidak boleh elak. Kadang-kadang banjir, kadang-kadang gempa bumi, gunung berapi. Benda tersebut di luar daripada mana kemampuan kita untuk mengawal. Jadi bila mana Allah mendatangkan perkara-perkara tadi, Allah mendatangkan cara ataupun solusi untuk berhadapan dengan perkara tersebut. Setiap daripada ujian ni dia ada hikmah dia. Jadi sebab tu kita kena faham, setiap daripada kesusahan yang akan dihadapi oleh manusia, bila manusia nak berhadapan dengan fitnah, nak berhadapan dengan bencana dan sebagainya, Allah akan mendatangkan penyelamat kepada mereka. Sama juga kita pada hari ini, kita ni duduk pada zaman fitnah. Kalau kita tanya tak ada ke penyelamat? Ada penyelamat, sudah ada berhadap, mana duduk di hadapan kita. Cuma kita yang tidak menjadikan perkara tersebut sebagai panduan untuk selamatkan diri kita daripada fitnah. Allah bila menciptakan manusia, Allah hadirkan Nabi. Allah utuskan Nabi, Rasul untuk mengajak manusia supaya supaya menyembah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembah Allah, kemudian melaksanakan segala syariat-syariat yang telah diperintahkan oleh Allah. Dan segala perintah yang Allah Ta'ala wajibkan dan perkara yang Allah Ta'ala larang, semuanya memberi manfaat pada manusia. Larangan bagi manfaat, juga suruhan juga memberikan manfaat. Tidak ada satu pun perkara yang Allah Ta'ala suruh, benda yang Tuhan larang, benda tu merugikan manusia, tidak ada. Sebab tu, tuan-tuan, Al-Quran ni dia menjadi satu panduan dan ialah benda yang paling berharga untuk kita berhadapan dengan zaman fitnah. Zaman sekarang ni zaman fitnah lah, yang kita sebut sebagai banyak ujian-ujian, fitnah-fitnah yang kadang-kadang, tuan-tuan, kita ni bila berhadapan dengan sesuatu perkara, kadang-kadang kita ni keliru. Yang mana satu benar, yang mana satu salah. Duduk hadapan kita, kita rasa keliru, kita rasa sama-sama yang mana satu benar, yang mana satu salah. Jadi untuk selamatkan diri kita daripada bencana tersebut, mestilah kita ni maknanya kembali kepada Al-Quran. Ini yang disebut. Baik. Jadi kalau kita lihat pada ayat yang ke-50,
Wa qala al-malik utuni, ketika mana Nabi Yusuf telah mentadbir mimpi, raja pun tengok. Bila pelayan sebut pada dia, raja pun bangga ataupun rasa, dia punya raja pun rasa terpegun dengan apa yang disebut oleh Nabi Yusuf. Kemudian dia minta pelayan dia, dia minta pesuruh dia, mana orang bawahan dia, untuk pergi bawa Nabi Yusuf datang jumpa dengan raja. Dia punya suruhan tadi, suruhan raja pun pergi jumpa dengan Nabi Yusuf. Bila jumpa dengan Nabi Yusuf, dia kata falamma ja'ahu rasul, bila datang pesuruh tadi berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf kata qala ja' ila rabbika, kamu hendaklah kembali semula kepada Tuhan kamu. Rabbika di sini dengan maksud Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Kembali semula kamu berjumpa dengan Tuhan kamu, kepada raja kamu. Kamu tanya kepada dia berkenaan dengan wanita yang telah memotong tangan-tangan mereka itu sendiri. Kamu tanya dia, supaya raja ni siasat. Nabi Yusuf sebut tentang peristiwa di mana perempuan ni memotong tangan mereka, jari-jari mereka. Supaya apa? Supaya raja ni siasat tentang kes tersebut. Ayatnya ringkas tuan-tuan, tetapi membawa maksud-maksud yang pengajar yang begitu banyak. Yang pertama kali terlihat kenapa Nabi Yusuf minta utusan raja tadi untuk pergi jumpa balik dengan raja. Dan seolah-olah Nabi Yusuf ni menolak. Bila raja tu jemput Nabi Yusuf datang ke istana, itu maksudnya ialah raja nak memberikan pembebasan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Mana dengan istilahnya ialah nak memberikan pengampunan kepada Nabi Yusuf, nak bebaskan kerana dia telah memberikan sumbangan yang besar kepada negara. Tetapi Nabi Yusuf menolak pada waktu itu. Dia tolak untuk keluar daripada penjara, tapi dia minta supaya raja itu siasat terlebih dahulu. Dia nak keluar tapi siasat terlebih dahulu. Cerita berkenaan dengan wanita yang telah memotong tangan mereka. Kalau sebelum daripada ni, ayat yang ke-42, Nabi Yusuf pernah sebut kepada pelayan, bila kamu keluar nanti, hendaklah kamu sebut berkenaan dengan aku kepada raja kamu, supaya dia dapat keluar. Mana itu bermaksud Nabi Yusuf nak keluar daripada penjara. Tetapi kenapa bila mana diberikan peluang kepada Nabi Yusuf maknanya menolak peluang tersebut. Bahkan dia minta supaya pelayan tu kembali semula pada raja, kemudian minta raja siasat. Dan ini fahaman yang mana yang boleh kita ambil tuan. Maksudnya ialah pada ketika ni Nabi Yusuf nak cerita pada kita, kalaulah Nabi Yusuf keluar daripada penjara pada waktu tersebut, dia dibebaskan daripada penjara, tetapi nama dia masih lagi terpalit dengan isu fitnah tu. Orang akan menganggap bahawa dia ni masuk penjara kerana fitnah. Orang tak tahu dia tu difitnah, tapi orang tahu bahawa dia masuk penjara kerana menggoda isteri Al-Aziz. Jadi dia punya hukuman bagi orang yang menggoda isteri Al-Aziz pada zaman tu ialah hukuman yang cukup berat. Jadi maksudnya kalau dia keluar penjara, saat nama dia tidak dibersihkan, orang akan sebut bahawa Nabi Yusuf keluar kerana apa? Bukan disebabkan dia tidak bersalah, tapi dia keluar disebabkan dia itu mendapat pengampunan daripada raja. Adakah salah mendapat pengampunan daripada raja? Tak salah. Tetapi sebagai seorang Nabi, seorang Rasul yang membawa risalah agama, dia ni tidak boleh terpalit dengan isu fitnah. Nama dia mesti dibebaskan, dibersihkan. Sebab tu Nabi Yusuf menolak untuk dibebaskan pada waktu tu. Dia nak keluar tapi dengan syarat nama dia mesti dibersihkan terlebih dahulu. Kenapa? Kerana dia bawa risalah agama. Kalaulah dia keluar, orang masih anggap bahawa dia ni pernah melakukan kesalahan dulu, dibimbangi, orang tidak akan menerima risalah ataupun dakwah yang dibawa oleh Nabi Yusuf, kerana orang akan menganggap bahawa dia ni adalah orang yang tercela. Sebab tu orang yang nak bawa risalah agama dia kena bersih.
Dia tidak boleh terpalit dengan perkara-perkara yang boleh mencemarkan nama dia. Seorang orang yang alim, ulama, yang mengajak manusia pada Allah, dia tidak boleh, dia kena jaga dia punya muruah dia kena jaga maruah dia. Dia tidak boleh buat benda-benda yang boleh menjatuhkan maruah dia. Sebab tu setengah guru kita sebut, dia kata golongan agamawan ni, golongan asatizah ni, dia tidak boleh buat pekerjaan-pekerjaan yang orang akan nampak jijik dan hina. Tak boleh. Sebab dia bimbangi orang akan pandang lekeh terhadap apa yang dia sampaikan. Bukan dengan makna dia tu perlu menyombong diri, tidak. Tapi kalau dia buat perkara yang jijik, kan, pekerjaan tersebut halal, tapi buat perkara yang kotor, dibimbangi orang tidak akan mendengar apa yang dia sebut. Sebab orang tu ingat bahawa pekerjaan tu pekerjaan yang kotor. Sebab tu kena jaga. Dari sudut pemakaian dia, dari sudut kelakuan dia, dari sudut anak isteri dia, dia kena jaga sebab dia bawa risalah agama. Dibimbangi orang tak akan dengar apa yang dia bawa. Kadang-kadang orang bukan mana menolak, kan, menolak benda yang dia bawa, tetapi orang menolak seseorang. Orang bukan kata Islam tu tak benar, tapi orang tidak menerima Islam kerana melihat kepada perangai orang yang bawa Islam tu sendiri. Sebab tu kena kena jaga dari sudut muruah, kan, dia punya maruah, kehormatan tu kena jaga. Sudut pakaian, kan, jadi kena jaga tu. Sebab tu dia ada istilah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang luar yang jauh ni nampak, maknanya orang luar buat benda tu nampak baik, okey. Tapi kalau golongan yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, buat benda tersebut, akan jadi nampak buruk, kan? Kalau pelajar maknanya asatizah, kalau orang lain pakai seluar jeans, okey, tak ada masalah. Tapi kalau asatizah, ulama pakai seluar jeans 2 tahun, dia akan nampak macam slack, kan? Jadi bukan salah pakai seluar jeans, tak salah. Kalau zaman mana pakai seluar jeans kita lah, kan? Kalau pakai juta yang orang lain tu pun mana tetap tak boleh juga, kan? Tapi nak sebut pakai pakaian yang menutup aurat tidak menjadi masalah. Tetapi kadang-kadang dia memberikan image, menyebabkan akan memberikan kesan kepada apa yang dia bawa. Sebab tu image tu kena jaga. Sebab tu kadang-kadang kita sebut, kita tengok kenapa, kan, pelajar-pelajar di madrasah sebagainya, dia jaga pemakaian dia, pakai baju putih, pakai kain sarung dan sebagainya, kan? Dia mana menjaga dia punya pemakaian dia. Dia boleh pakai seluar jeans tuan-tuan, dia boleh pakai. Dan saya jumpa dengan kawan-kawan, memang dia ada seluar jeans tapi dia tak pakai, kan? Dalam pondok tu ada seluar jeans, dia punya baju-baju yang kita tengok, ush, lebih teruk daripada kita baju, kan? Tapi dia tak pakai. Dia punya beli dan simpan saja. Dia minat, tapi dia tak pakai kerana takut memberikan kesan orang lain pandang selek terhadap apa yang dia akan sampaikan nanti. Sebab tu kena jaga. Sebab tu Nabi Yusuf alaihissalam, dia menolak pada kali yang pertama ini kerana dia nak nama dia dibersihkan terlebih dahulu. Dia bimbangi orang tersebut bahawa dia ni mendapat pengampunan raja, tapi dia ni bersalah. Ini kerana apa? Kerana dia ni Nabi, kerana dia Rasul. Tapi kalau kita tuan-tuan, kalau kita pernah buat salah, kemudian mendapat pengampunan raja, maka tidak menjadi masalah untuk kita ambil, kan? Sebab kita orang biasa, kita orang awam, kan? Jadi orang-orang yang membawa agama ni tugas dia berat, kan? Dia perlu menjaga kehormatan dan sebagainya. Sebab tu kalau kita lihat dalam bagai contoh, kalau hadis yang sahih, kan? Hadis yang sahih ni dia ada syarat-syarat dia, selain daripada matan dan juga periwayatan. Mana rawi yang meriwayatkan hadis tersebut mesti rawi yang thiqah. Kalau rawi yang kurang thiqah, nilaian status hadis tersebut tidak akan jadi sahih. Sama ada jadi dhaif ataupun hasan dan sebagainya, tak akan jadi hadis sahih. Antara syarat riwayat mana perawi yang untuk menjadikan hadis tersebut hadis yang sahih, antara syaratnya dia mesti jaga penghormatan dia, kehormatan dia mesti jaga. Sebagai contoh, kalau seseorang tu dia kencing berdiri, tuan-tuan, ini disebutlah kita kencing berdiri, kan?
Kencing berdiri salah ke? Tak salah. Kan? Tetapi kalau dilakukan oleh golongan periwatan hadis ini menyebabkan mana kehormatan dia tu turun level, maka orang tu tidak boleh dijadikan sebagai mana rawi. Dan kalau dia riwayatkan hadis, tidak, mana hadis tersebut tidak menjadi standard hadis sahih. Kita ni jam macam-macam kita buat di campur semua ada. Berlari je tak ada. Kan? Nak sebut kita okey lah, tapi ialah golongan-golongan ni dia kena jaga. Sebab tu Nabi Yusuf mengajar kepada kita tentang demikian rupa. Jadi orang yang bawa agama dia mesti faham. Kalau kita bawa agama nak ajarkan kepada anak-anak, dia kena jagalah. Dia kena jaga dari sudut akhlak, dari sudut pembawaan kita kena jaga. Kalau kita akhlak buruk, cakapan kita tak jaga, jadi macam mana kita nak didik orang lain supaya jadi baik? Jadi susah. Jadi akhlak kita tu akan mencerminkan apa yang kita bawa. Itu tuan-tuan. Kemudian pada yang kedua daripada ayat ni, kita boleh faham kenapa Nabi Yusuf dia tak cerita tentang fitnah. Kalau tuan-tuan tengok, sebenarnya Nabi Yusuf minta supaya kes dia disiasat semula dan dia difitnah oleh isteri Al-Aziz. Tapi Nabi Yusuf tidak menyebut nama isteri Al-Aziz. Dia minta supaya siasat balik perempuan-perempuan yang telah memotong tangan mereka. Nabi Yusuf tak sebut tentang cerita pada raja, bagaimana tentang orang yang telah menggoda aku. Nabi Yusuf tak sebut benda tu. Walaupun dia difitnah, walaupun dia dizalimi pada waktu tu, tapi dia menjaga Tuhan. Dia tak sebut tentang perkara-perkara yang membabitkan keburukan orang lain. Tentang walaupun dia difitnah, walaupun dia dizalimi, dia hanya sebut tentang minta raja supaya siasat peristiwa orang yang telah memotong tangan mereka. Bila raja terima mana berkenaan dengan perkara tersebut, barulah raja tu akan siasat. Ini kita kena faham. Kita kena faham bahawa walaupun kita ni dizalimi, maka kita tidak boleh membalas kezaliman juga kepada orang lain. Jadi kalau orang buat jahat dengan kita, bukan bermakna itu tiket untuk kita buat jahat kepada orang lain. Kalau kita ni, mana contoh selipar kita tu dicuri, bukan itu tiket untuk kita curi pula selipar orang lain. Itu contoh. Tidak boleh membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Nabi Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kerana pembalasan seseorang yang zalim ni kena serahkan kepada Allah. Satu masa Allah Ta'ala akan memberikan pembalasan kepada seseorang dengan balasan yang mana balasan yang setimpal. Sebab tu dia benda tu kita kena yakin. Ini disebut kenapa, kalau bertanya kenapa Nabi Yusuf tidak sebut nama isteri Al-Aziz, kerana dia nak menjaga nama orang tersebut. Tak nak diaibkan nama orang. Bagaimana Nabi Yusuf jaga dengan sedemikian rupa tuan. Kita pun kena faham lah. Membuka keaiban seseorang itu dilarang. Walaupun orang tu buat jahat pada kita, jangan buka keaiban. Hari ini buka keaiban ni mana menjadi benda mudah tuan. Macam-macam. Tak cukup dengan status dia buat tulisan, dia ambil video. Dia cari. Nak cari kesalahan manusia ni banyak. Kalau kita nak cari, nak cerita tentang kesalahan manusia ni, kita boleh cerita 4 hari 4 malam ni. Kita boleh buat video, kita boleh cerita. Sebab nak cari keburukan ni mudah. Dan peliknya, manusia ni suka bercakap tentang keburukan orang. Kalau kita bercakap dengan kawan-kawan kita, mengumpat tentang keburukan orang, seronok tak? Seronok. 4 jam tu kira sekejap. Sekejap tak, maknanya rasa tak cukup 4 jam. Tapi kalau cakap tentang kebaikan seseorang, 10 minit pun dah puas dah tuan-tuan. Kita puji orang tu, rajin solat tahajud, sedekah, kemudian dia rajin puasa, dia rajin baca Quran, 10 minit rasa puas. Rasa tak tahu nak cakap apa. Tapi kalau keburukan, ngantuk pun jadi segar. Ini perangai manusia. Yang mesti kita faham. Sebab tu kena jagalah.
Kalau orang dia mana menceritakan keburukan, bukan aib dan sebagainya, kita jangan jadi orang yang penyambung untuk menyampaikan berita-berita tersebut. Sama ada share dan sebagainya kan. Banyak tu ada hari ni kes-kes kan, hari tu banyaklah kes-kes berkenaan dengan rumah tangga biasanya yang berlaku kan, buka keaiban, ambil gambar, respon pada media kan. Itu menyebabkan huru-hara masyarakat kita jadi huru-hara kan. Itu tuan. Baik, itu pada ayat yang ke-50 sekali lagi. Kemudian pada ayat yang ke-51, qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsi. Kemudian bila raja panggil perempuan-perempuan tersebut, raja tanya, apakah hal keadaan kamu semasa kamu memujuk Yusuf berkenaan dengan diri dia? Ketika mana kamu menggoda Yusuf, bagaimana keadaan Yusuf pada waktu? Kemudian mereka menjawab, qulna hasyalillah, kami menjawab, kami berlindung daripada Allah. Kami tidak mengetahui perkara berkenaan dengan Yusuf ni, melainkan kami lihat benda-benda yang baik saja. Kami tak lihat benda-benda yang buruk daripada Yusuf. Kamilah yang menggoda Yusuf, bukan Yusuf yang menggoda kami. Kemudian dicerita lagi, qalat imra'atul aziz, kemudian isteri kepada Al-Aziz yang melakukan fitnah yang menyebabkan Nabi Yusuf tu dipenjara lebih daripada 9 tahun. Dia berkata, ana rawattuhu an nafsi, akulah yang telah menggoda Yusuf, akulah yang telah memfitnah dia. Wa innahu laminas sadiqin, sesungguhnya dia termasuk di kalangan orang-orang yang benar. 9 tahun tuan-tuan, barulah kebenaran tu terselah bahawa Nabi Yusuf tidak bersalah. 9 tahun Nabi Yusuf kena tunggu, barulah Nabi Yusuf tu dibebaskan dan nama dia tu dibersihkan. 9 tahun, bukan satu tempoh yang sekejap tuan-tuan. Tapi akhir sekali nama Nabi Yusuf tetap juga dibersihkan. Di sini kita faham bahawa kebenaran tu, kalau orang tu dia timbus kebenaran kan, dia tuntut kebenaran macam mana sekalipun, satu masa nanti kebenaran tu akan menyelah. Satu masa nanti kebenaran tu akan terbukti. Kita buatlah macam mana sekalipun, akan terbongkar kebenaran tu satu masa yang nanti. Sebab tu kalau kita berada pada pihak yang benar, jangan kita tukar pegangan dan dia punya pegangan kita, jangan kita tukar. Jangan kita berpihak pada benda yang salah. Walaupun kita dilihat maknanya kalah pada waktu tersebut, kita kena ingat satu masa nanti kebenaran akan dapat ditegakkan. Ini dan kita tengok bagaimana Allah Ta'ala uji Nabi Yusuf AS. Dia difitnah 9 tahun baru nama dia tu dibersihkan. Difitnah dengan wanita, menggoda wanita, dan juga mana dia dituduh menggoda isteri Al-Aziz. Ini kita fahamlah bahawa berpegang dengan kebenaran, dan juga Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan hamba dia yang berpegang dengan kebenaran. Ini Allah Ta'ala senantiasa memandang kepada hamba dia. Cuma lama kenapa sampai 9 tahun? Itu ialah ujian. Allah bila berhadapan dengan orang yang paling dia sayang, maka dia akan banyak uji orang tersebut. Ujian bukan bermaksud mana Allah Ta'ala tak sayang pada orang. Ujian itu bermaksud bahawa Allah Ta'ala sayang pada dia. Itu dua arti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita faham di sini. Akhir sekali, isteri Al-Aziz itu dialah yang membongkarkan kebenaran bahawa dialah yang telah memfitnah Nabi Yusuf sehinggalah dia itu dipenjara. Dan Nabi Yusuf tidak minta supaya perempuan itu dipenjarakan semula. Dia tak balas dengan kebaikan. Yang pentingnya ialah dia itu dibebaskan, nama dia itu dibersihkan. Ini cukup luar biasa bagaimana sifat pemaaf yang ada pada Nabi Yusuf AS. Cukup luar biasa. Orang fitnah dia bagi mana kemaafan. Saudara-saudara dia campur dia dalam pergi, dia bagi kemaafan kepada saudara. Bahkan pernah lepas daripada tu, ketika mana Bunyamin dituduh mencuri, saudara-saudara disebut, dia kata kalaulah orang ni mencuri, ni saudara yang 10 orang sebut kepada Bunyamin,
Kalau orang ni mencuri tak pelik kerana saudara dia juga melakukan kesalahan. Pernah tuduh Nabi Yusuf. Tuduh Nabi Yusuf saudara pada Bunyamin ni, ya, mana saudara pada Bunyamin itu Nabi Yusuf. Tuduh Nabi Yusuf di hadapan Nabi Yusuf, kan? Pada waktu. Tapi bagaimana Nabi Yusuf, dia sabar. Dia tidak ambil hukuman, tidak menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan kesalahan tersebut. Ini itu pertama. Yang kedua, sikit lagi, daripada ayat yang ke-51 ni terdapat simpulkan bahawa bagaimana isteri Al-Aziz setelah bertahun-tahun akhir sekali dia mengaku dan dia ceritakan tentang yang benar, dan kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengaku dia salah dan dialah yang telah melakukan fitnah. Jadi itu menandakan dia telah bertaubat dan dia telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena faham di sini bahawa pintu taubat seseorang tu, mana pintu taubat itu senantiasa terbuka bagi manusia tuan. Jauh mana pun kita pergi, akhir sekali kena kembali juga pada agama. Sejauh mana kita tersesat, akhir sekali kena kembali juga. Kan itulah jalan yang kita datang, itulah juga jalan yang kita akan kembali. Kalau kita nak selamat, bagaimana kita datang dalam keadaan bersih, mana nak pulang, nak balik semula lepas ni juga mesti dalam keadaan bersih. Itu barulah betul-betul kita ni akan mendapat kebahagiaan. Sebab tu tuan-tuan ambillah kesempatan dalam bulan Ramadan nanti, esok insya-Allah kita akan sambut Ramadan, kan? Jadi ambillah peluang untuk kita memperbanyakkan istighfar sehingga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita insya-Allah. Jadi masuk Ramadan ni dia kena tahulah kenapa kita masuk Ramadan. Macam kita pergi sekolah lah, kena tahu kenapa pergi sekolah. Jadi kalau budak belajar, kan, belajar dia pergi sekolah, kenapa dia menangis? Sebab dia tak tahu sebab apa dia pergi sekolah, kan? Menangis. Anak saya ada umur 6 tahun. Saya hantar dia punya pastilah, kan? Di pasti ni tuan-tuan kalau nak tengok budak menangis, dia pastilah, kan? Harus biru dan ada yang heret daripada bawah tangga tu, heret dari atas. Ada budak lelaki biasanya, kan? Dia tak tahu, kan? Maknanya dia tak tahu kenapa ayah dia beria-ia, kan? Mana beria sangat, mana hantar dia ni pergi sekolah, kan? Sampai masuk heret, kan? Kalau benda tak penting, ayah tak angkat daripada bawah naik atas tangga tu tuan-tuan, kan? Tak angkat. Dah budak tu besar, kan? Masuk, kemudian menangis, kemudian cikgu peluk heret, kan? Sebab kenapa budak tu menangis? Tak nak masuk kerana dia tidak mengetahui kenapa dia pergi ke sekolah. Sama juga kalau kita bila masuk Ramadan, kita fikir Allah esok lapar esok, kan? Jadi fikir, sebab tu pergi hari ni tuan-tuan pergi kedai makan penuh lagi. Kan? Tengok saya pun pelik, kenapa penuh? Esok boleh makan lagi, jangan risau. Bukan kata esok tak boleh makan. Boleh makan esok, cuma waktu pagi, waktu siang dia tak boleh makan, kan? Dia tak tahu kenapa. Semua pergi kedai tu, pergi kedai ni, kan? Semua penuh. Jadi kalau kita nampak Ramadan ni kita nampak lapar, maka kita takkan seronok. Tapi kalau kita nampak Ramadan ni ada tujuan dia, ada hikmah dia, menyebabkan kita akan seronok, kan? Cuma satu lagi ialah kita pelik, kan? Kenapa? Kita ni masuk Ramadan banyak kali, tapi kita tak pernah berubah. Macam contoh pelajar budak, kan? Pelajar tersebut, seorang pelajar tu masuk sekolah yang sama, subjek yang sama, tapi tak pernah pandai subjek, kan? Apa masalah? Kita tengok, kan? Kita hantar anak kita 5 tahun belajar di sekolah tu, belajar subjek yang sama, tapi tak pernah pandai. Baca tak pandai, menulis tak pandai. Kena cek, kan? Anak kita salah, ataupun guru yang salah, ataupun sekolah yang salah. Kena cek. Sama juga dengan Ramadan. Kenapa kita masuk Ramadan berbelah-belah kali, puluhan-puluhan kali, tapi kenapa kita tak pernah berubah? Sebelum Ramadan, selepas Ramadan, benda yang sama saja, ya? Bertambah tahun, bertambah umur, maka tidak bertambah kebajikan. Kenapa? Bertambah umur bermaksud bertambahnya Ramadan yang kita ikut.
Tapi kenapa tidak menjadikan diri kita lebih baik? Ini jadi kita kena muhasabah, buatlah. Tuan-tuan fikirkan malam ni, kita cari apa yang kita nak capai pada bulan Ramadan kali ini. Apa yang, kenapa Allah Ta'ala perintahkan jadi ke Ramadan, ada puasa bulan Ramadan, ada solat tarawih, bagaimana? Kita kena cari. Barulah kita perlu faham kenapa kita perlu puasa dan kenapa kita perlu buruh. Barulah kita akan mendapat kenikmatan ketika mana kita masuk dalam bulan Ramadan nanti, insyaAllah. Yang dicukup sekadar itu saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati pertemuan kita. Jadi saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan, ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang paling bermakna dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat kita, insyaAllah. Jadi yang kata dan daripada Allah yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin rabbal alamin. Allahumma ya Rabbana ta'ala wa alimna wa yaf'alna lana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.